Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang semua, video kali ini aku nak respon pasal kenyataan mazhab yang mengatakan bila kita pilih satu mazhab, maka bererti kita menolak mazhab-mazhab yang lain. Betulkah? Atau mazhab bersangka buruk? Isu mazhab ni lama dah. Dulu-dulu lebih-lebih peralih mengajak masyarakat kembali kepada Al-Quran, hadis tanpa mazhab. Mazhab pun bila ditanya perlukah bermazhab, dia jawab sahabat-sahabat dulu pernah bermazhabkah, kena isi borangkah, dan macam-macam. Sampai sekarang ada lagi pengikut-pengikut mereka yang berpegang macam tu. Guna Quran hadis sahaja, tak payah ikut mazhab. Ulama-ulama tak maksum. Tetapi bila kita persoalkan bagaimana kita nak ambil hukum terus dari Quran dan hadis, sedangkan kita tak mampu sebab tidak memenuhi syarat-syarat seorang mujtahid, maka mereka bertukar fikiran. Mereka kata kami ikut mazhab, tetapi tak terikat dengan satu mazhab. Kami ikut semua mazhab. Jadi sebelum aku respon, kita dengar video dia dulu. Saya ingin tanya berkaitan soalan tadi. Mungkin 2 minit saya ringkas. Apa perbezaan antara tidak mengikat diri dengan sesebuah mazhab itu dengan menolak mazhab? Kerana ada yang keliru, ada yang kata tolak. Tolak ni dia tak iktiraf mazhab. Oh, mazhab tak betul, dia kata. Mazhab tak ikut Quran dan sunnah. Itu tolak. Tak mengikat maksudnya kita accept semua tu. Tak accept satu. Sebenarnya yang accept satu tu dia tolak yang lain. Dia tolak lah. Orang yang terima hanya satu, dia tolak yang lain. Kan? Dia kata kita terikat dengan mazhab satu. Berarti dia tolak. Mazhab ni bukan 4 saja. Mazhab ni banyak. Tapi yang prominent, yang tertonjol 4. Jadi bila dia kata kita hanya satu saja, berarti dia tolak yang 3. Betul tak? Tapi kita tak kata macam tu. Kita kata kita ke semua tu kita pakai. Mengikut case by case. Case by case. Jadi kita pakai dengan membuat perbandingan. Dengan membuat perbandingan. So itu beda dah. Itu beda lah. Jadi kita terima. Kalau tolak ni dia kata tak mau. Yang ada sekarang ni tolak yang lain, pakai satu. Yang ada yang sebahagian ekstrim tolak semua, dia sendiri nak ijtihad, seolah-olah nak buat mazhab lain. Tu juga kita tak terima. Kita accept semua, cuma kita buat penilaian dan perbincangan, dan orang boleh mengamalkan mana-mana untuk amalan individu dia. Fatwa dia akan tengok semua. Itu saya beda. Jadi mazhab berusaha nak beritahu pada masyarakat bahawa masyarakat kita yang hanya mengikut mazhab Syafi'i di Malaysia ni menolak mazhab-mazhab yang lain. Kenyataan ini sangat bodoh, hanya tuduhan yang tak berasas. Sebelum datangnya pahaman Wahabi di Malaysia ni, sudah terdapat orang-orang yang berhijrah ke Malaysia dan mereka bukanlah bermazhab Syafi'i. Contohnya mereka yang datang dari India, Pakistan. Mereka bermazhab Hanafi. Bukan itu sahaja, mereka juga membina masjid-masjid yang mana jemaahnya mengamalkan mazhab Hanafi. Tetapi kita tetap hidup harmoni tanpa ada perkelahian, pergaduhan dalam masalah usul dan furu' agama. Ini bukti kita tidak menolak mazhab-mazhab lain. Bahkan kita raikan, mereka juga meraikan mazhab kita. Berbeza dengan puak-puak yang tak bermazhab atau yang tak terikat dengan mazhab. Bila munculnya puak-puak ni, maka berlakulah pertelagahan dalam masalah usul dan furu' agama. Banyak benda mereka nak condemn atas nama nak kembali kepada sunnah. Amalan-amalan yang diperakui oleh ulama-ulama kita pun dikondem. Jikalau amalan yang tak betul dikondem, itu tidak masalah. Ulama-ulama kita sebelum Wahabi datang lebih dahulu membenteras amalan-amalan masyarakat kita yang tak betul. Dan walaupun kita memilih satu mazhab, ini tidak bermakna kita terlalu ketat sehingga tidak boleh mengambil pandangan dari mazhab-mazhab lain. Dan ada kelonggaran dalam berfatwa. Aku tertarik dengan satu artikel yang bertajuk Mazhab Fikih pada Zaman Sekarang oleh Hasanuddin, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, Nahdlatul Ulama Aceh. Beliau berkata, mengajak masyarakat untuk meninggalkan mazhab atas alasan kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah adalah satu usaha yang sia-sia. Mazhab seharusnya difahami sebagai sebuah disiplin ilmu untuk kita memahami Al-Quran dan Al-Sunnah. Di Malaysia, kita berpegang kepada mazhab Syafi'i khususnya dalam bab ibadat dan munakahat disebut juga sebagai fardu ain. Namun dalam bidang-bidang lain seperti muamalat, jinayat, kehakiman dan perundangan serta isu-isu kontemporari,
jelas menunjukkan kerajaan dan umat Islam tidak terikat hanya pada mazhab Syafi'i. Oleh itu, tuduhan bahawa umat Islam di Malaysia mewajibkan berpegang kepada satu mazhab dalam kesemua masalah adalah sesuatu yang keterlaluan. Berpegang kepada mazhab Syafi'i dalam bab fardu ain seperti mana yang diamalkan sekarang bukanlah bermakna kita menolak pandangan mazhab-mazhab lain. Pendirian kita berpegang hanyalah berdasarkan ketidakmampuan seseorang untuk beramal dalam ibadatnya. Sememangnya hukum asal berpegang kepada mazhab itu tidak wajib. Namun bagi selain mujtahid, beramal dengan fatwa mujtahid atau mazhab adalah wajib, memandangkan tiada lagi jalan lain untuk mengetahui hukum syarak melainkan dengan mengikuti mazhab. Dalam hal yang sama, seseorang awam itu juga tidak mampu untuk melakukan tarjih, iaitu menilai pendapat atau dalil yang terkuat di antara mazhab. Ketidakmampuan itu memerlukannya untuk berpegang kepada mazhab yang dianutinya sahaja. Jadi amalan mufti-mufti dan ulama-ulama kita mengambil pandangan ulama selain mazhab Syafi'i apabila diperlukan dengan melihat masalah ummah, bukan memberi kebebasan secara mutlak supaya tidak berlaku talfik, yakni hanya mengambil pandangan yang paling ringan dan mudah. Dan lebih-lebih boleh dengan bangganya mengatakan bahawa mereka mentarjih antara pandangan-pandangan ulama mazhab dan memilih pandangan yang paling kuat dalilnya. Tetapi adakah lebih-lebih boleh mampu mentarjih? Dengar apa yang Syekh Ramadan Buti katakan di dalam kitabnya. Syekh Ramadan Buti menegaskan seseorang yang mampu membuat tarjih di antara mazhab-mazhab itu bermakna dia adalah seorang mujtahid dan keilmuannya sudah tentulah mengatasi keilmuan para mujtahid mazhab-mazhab terdahulu. Kesimpulannya, hanya dengan menguasai disiplin ilmu yang tinggi sahaja, seseorang itu mampu untuk membuat pemilihan mana yang paling sahih dan yang paling benar di antara mazhab-mazhab tersebut. Sekaligus perkara ini sudah tentu mustahil berlaku pada golongan awam. Persoalannya, adakah lebih-lebih boleh telah sampai darjat seorang mujtahid? Bak kata pepatah, pukul baju di badan sendiri dulu. Dalam hadis Bukhari, Nabi bersabda, "Idza usnidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah." Yang bermaksud, jika urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. Takat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.